Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang syarah 20. Untuk bulan kami, saya akan membentangkan tentang syarah usul yang kedua. Okey, baiklah. Ini merupakan poster yang telah saya dan ahli kumpulan saya hasilkan. Poster ini ada kaitannya dengan syarah usul 20, iaitu usul yang kedua. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama Muhammad Zulkarnain bin Zulkifli, yang kedua Muhammad Faris bin Jami', dan yang ketiga Muhammad Luqman Hakim bin Azhar. Baiklah, pada kali ini saya akan menerangkan dengan ringkas tentang perkara yang berkaitan dengan usul kedua. Usul kedua dalam syarah 20 bermaksud usul yang menegaskan tentang sumber hukum hakam untuk setiap bidang kehidupan yang telah diselaraskan oleh agama Islam. Usul kedua iaitu sumber hukum bagi hukum hakam Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah yang diertikan dengan Al-Quran? Pengertian Al-Quran secara terminologi, iaitu istilah Islam, bermaksud diertikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perantaraan malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sunnah pula bermaksud pengertian dan istilah ahli usul, iaitu segala yang dipindahkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun takrir, iaitu perakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan dengan hukum hakam. Dalam Al-Quran ada menerangkan tentang sumber hukum hakam dalam Islam, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasul, iaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat ke-59. Seterusnya kita beralih pula kepada faktor pengambilan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang utama. Menurut Imam Ash-Shahid, Imam Ash-Shahid berpendapat faktor pengambilan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama iaitu mahu menyatukan hati-hati orang Islam. Oleh itu, beliau mengambil Al-Quran dan As-Sunnah kerana sumber itu disepakati. Beliau juga ada mengatakan sumber ini cukup dengan apa yang termaktub pada dua sumber ini. Manakala menurut pendapat Imam Asy-Syaitibi pula, beliau berkata berpandukan kepada dalil nakiliyah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan dalil aqliyah, kitab dan sunnah menjadi rujukan dan sandaran kepada hukum-hukum. Selanjutnya kita beralih kepada rujukan dalam memahami Al-Quran berdasarkan Imam Ash-Shahid.
Menurut Imam Ash-Shahid, bahasa Arab mempunyai makna yang jelas dan dalalah yang dekat. Yang kedua, untuk memahami Al-Quran perlu kepada penguasaan bahasa Arab kerana kita Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, perlu kepada usaha pemahaman yang bersungguh-sungguh dan tidak sambil lewa. Seterusnya kita beralih kepada ketelitian Ash-Shahid dalam mengambil dua sumber ini sebagai sumber hukum, kerana yang pertama, ketegasan bahawa dakwah kita ialah menggunakan metodologi salafi. Yang kedua, penggunaan manhaj salafus soleh. Dan yang ketiga, sumber bebas daripada kesesatan. Yang keempat, menutup pintu golongan sesat untuk mempermainkan akal manusia melalui penggunaan sumber dua hukum ini. Dan terakhir sekali, melarang dari memberatkan dan bertindak sambil lewa dalam memahami sumber hukum. Akhir sekali, kita beralih kepada rujukan dalam memahami sunnah berdasarkan Imam Ash-Shahid. Imam Ash-Shahid berpendapat bahawa perlu memahami sunnah berdasarkan perawi yang siqah. Dan yang kedua, diberatkan hukum untuk mengikut Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengelakkan manusia mengikut hawa nafsu dalam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dalam kehidupan seharian manusia. Itu saja perpandangan daripada saya pada kali ini. Jika ada kesempatan, insya-Allah saya akan bertangkan jika diamalkan lagi. Sekian.